亲爱的姐妹们，平安！我们又再一次见面，让我们来唱一首诗歌，赞美颂扬我们的主。第3节的诗歌本第12首，坐在宝座上的圣洁羔羊。耶稣基督降世为人，为的是要救赎我们脱离罪恶的刑罚。耶稣基督是我们替罪的羔羊，我们理当向他感恩，敬拜他，匍匐在他面前，尊崇他。Selamat sore ibu-ibu sekalian. Kita akan mulai persekutuan kita dengan satu puji-pujian, buku edisi yang ketiga, nomor 12, Domba Kudus. Siapakah Domba Kudus? Yesus Kristus, anak Allah, yang menjelma menjadi manusia, datang ke dalam dunia khusus untuk menyelamatkan, menebus dosa kita. Dia adalah anak domba Allah, kambing hitam, kita yang berdosa, dia yang menanggung dosa-dosa kita. Sudah sepantasnya kita sujud menyembah Tuhan, mengagungkan dia, memuji dia, dan berterima kasih kepada dia. Lagu nomor 12.坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你。昔在，今在，以后永在，唯有你是传那真神。坐在宝座上，尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远。万王之王，王主之主，唯有你配得敬拜和尊荣。万王之王，王主之主，我们高举你生命直到永远。坐在宝座上，圣洁羔羊，我们夫妇敬拜你。昔在，今在，以后永在，唯有你是传那真神。坐在宝座上，尊贵羔羊，我们夫妇敬拜你，颂赞尊贵荣耀传世，都归给你，直到永远。万王之王，王主之主，唯有你配得敬拜和尊荣。万王之王，王主之主，我们要给你生命直到永远。我们高举你生命直到永远。在上个礼拜三的信息是一个3文字，
就是在第5章，在第5章第21节到24节，那是第一片的上面的面包。讲到管会堂的亚鲁，他的女儿生病，崔伟要求耶稣去他家里面医治他，耶稣就和这个亚鲁同去。那么到了中途的时候呢，半路上就有一个病了12年血漏的一个妇人来找耶稣，也求的医治，就是中间插了这个，就是好像三文治里面的一片肉。那么耶稣医治了他的血漏症以后呢，耶稣就跟亚鲁继续走路，要去到他家里面，就看见他女儿亚鲁的女儿已经死了，耶稣基督就使他复活，就继续前面的那一段啊，这是第2片的，就是下面的面包，这是三文治。Saudara sekalian, Rabu yang lalu, Nas Alkitab Rabu yang lalu, yaitu Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43, itu adalah satu sandwich. Ya. Ayat 21 sampai 24 membicarakan tentang seorang pengurus rumah ibadah yang bernama Yairus, anak perempuannya sakit sekarat. Dia datang minta Yesus pergi menyembuhkannya. Maka Yesus ikut Yairus pergi. Nah, ini roti yang pertama. Nah, di tengah jalan ada seorang perempuan yang sakit perdarahan sudah 12 tahun. Dia juga datang mencari Tuhan Yesus, minta kesembuhan, dan Yesus menyembuhkan dia. Nah, ini seperti sisipan sandwich ya, ada telur mungkin atau ada daging di tengah-tengahnya. Setelah menyembuhkan wanita yang sakit pendarahan itu, Yesus meneruskan perjalanan ikut Yairus ke rumah Yairus. Dan ternyata anak Yairus sudah meninggal dan Yesus membangkitkannya. Nah, ini roti yang kedua. Jadi atas roti, bawah roti, ya, tengah-tengahnya itu sisipan sandwich, daging atau telur, seperti itu. Nah, itu sedikit ya, karena tempo hari saya sudah bicarakan bahwa di dalam Injil Markus itu banyak sandwich, ya. Mungkin nanti yang berikutnya bukan jadwal saya. Mungkin pembicara akan membicarakan sandwich itu, mungkin tidak apa. Ya, yang penting saya sudah beritahukan bahwa di Injil Markus, kalau saudara baca perlahan-lahan, saudara pun bisa menemuinya, gitu ya. Nah, 今天呢，我们要讲马可福音第6章. Hari ini kita akan bicarakan Markus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-6. 马可福音第6章第1节到第6节。那我们中国人呢，有一句话说，就是本地酱，本地的生酱不辣不辣。那耶稣时代的犹太人也有这样的说法，可是他们表达的方式不一样。Nah, di dalam bahasa Mandarin ada satu perkataan yang mengatakan demikian, jahe, ya, jahe lokal tidak pedas, mesti jahe luar baru pedas. Nah, orang-orang Yahudi juga ada ngomongan seperti itu, ya, cuman cara pengungkapannya beda, bukan pakai jahe. Nanti sebentar kita lihat, ya. 我们来看马可福音第6章第1节到第6节. Markus 6 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan di dalam bahasa Mandarin terlebih dahulu. 耶稣离开那里，来到自己的家乡，门徒也跟从他。到了安息日，
他在会堂里教训人，众人听见就生稀奇，说：这人从哪里有这些事呢？所赐给他的是什么智慧呢？他手所做的是何等的异能呢？这不是那木匠吗？不是玛利亚的儿子雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们不也是在我们这里吗？他们就厌弃他。耶稣对他们说：大凡先知，除了本地亲属本家之外，没有不被人尊敬的。耶稣就在那里不得行什么异能，不过按手在几个病人身上治好他们。他也诧异他们不信，就往周围乡村教训人去了。Markus 6 ayat 1-6. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadah dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya. Yesus tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Mari kita berdoa. 天父上帝，求你帮助我们明白这几页的圣经。Bapa Surgawi, tolong kami untuk mengerti beberapa ayat yang barusan kami baca. Kami butuh pertolongan, bantuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, 本地匠不辣，本地匠不辣。那耶稣也是有这样的经历，耶稣在自己的乡村里面呢，在自己长大的地方也不被人所重视。Saudara, tadi dikatakan bahwa jahe lokal tidak pedas, dan Yesus pun mengalami hal seperti itu. Dia seperti jahe lokal dan tidak diterima oleh orang sekampungnya. 那耶稣到底怎样遭受他家乡人的厌弃呢？这个厌弃在这个第3节中文有一个小字说跌倒耶稣怎样遭受他乡下人、他家乡人的厌弃，而他们自己跌倒呢？第1节、第2节告诉我们说，耶稣来到自己的家乡，他的家乡呢，就是在加利利，以色列北部加利利北部的一个小城市，就是拿撒勒。耶稣出生在伯利恒，长大在拿撒勒。那么圣经也给我们看见，耶稣因为他是一个父子，他是一个老师，所以不能到那里去。他总是他的周围有他的学生12个门徒，他们早晚和耶稣在一起。那么中国古代的这个父子老师好像孔子啦，也是这样。他出门不论到哪里去，他讲学啦，或者是到其他的地方，都有他的门生来跟随他。那么在路上遇见什么就很自然的讲解给他们，告诉他们，如果在路上遇见什么样的事情，那么这个父子呢就会跟
他们的学生讨论，你看这个情形怎么样？你看根据你的想法怎么样？孔子是这样的，那么耶稣基督也是这样，所以圣经里面很多很多这样的一个例子啊，在路上看见什么，耶稣就讲到，就教训他们看见什么样一件事情，耶稣就告诉他们，也问他们，你们的看法怎么样？你们的想法怎么样？那我们就在这里看见耶稣的这个门徒就跟随耶稣，耶稣回到他的家乡，也跟着回到家乡。那么这一次呢，耶稣来到自己的家乡，就是他长大的地方拿撒勒。那么到了安息日，就像往常一样，他进到犹太人的会堂去做什么呢？去讲道啊，教导啊，教训啊。那么众人听见就很稀奇，众人听见就很稀奇，稀奇什么呢？第2节说他们说这个人就是指着耶稣，这个人从哪里有这些事呢？从哪里有这些事呢？耶稣所讲的信息实在是让听众觉得很稀奇。第2节说他所做的是何等的异能呢？他所做的是非常非常的奇妙。那你记得吗？在马可福音里面前面的也有类似的记载。马可福音1章27节说，主耶稣赶出污鬼之后呢，众人也都惊讶，以至于彼此的对问。他们说这是什么新的事情啊？这是一个新的道理啊！他用权柄吩咐污鬼，连污鬼也听从了他Tadi kita katakan bahwa jahe lokal itu tidak pedas. Ini juga dialami oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, apa yang dialami oleh Tuhan Yesus? Di pasal yang ke-6 ayat 1, ayat 2 dikatakan Yesus pada waktu itu datang ke kampung halamannya, ya. Yesus lahir di Bethlehem, ya, tapi dia dibesarkan di Nazaret, ya. Ayat 1 dikatakan kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, tempat dia dibesarkan, ya, di Nazaret. Nah, 12 murid juga ikut bersama-sama dengan dia, ya. Murid-muridnya juga ikut. Yesus mudik, ya, murid-muridnya juga ikut mudik, ya. Nah, itulah yang dikatakan di dalam ayat 1 bagian B, sedang murid-muridnya mengikut dia. Nah, saudara, Tuhan Yesus mengajar, ya, sebagai seorang rabi, dia punya murid, kemanapun dia pergi, ya, muridnya ikut. Dulu enggak kayak sekarang ada ruang kelas apa ini itu, ya. Di China, ya, di Tiongkok kuno, ya, juga pakai sistem seperti itu, ya. Seorang rabi, seorang guru, ya, kemanapun diikuti oleh muridnya, seperti Konfusius. Ya, Konfusius kemanapun dia pergi ada murid-muridnya ikut, ya. Jadi guru-guru, ya, rabi-rabi zaman dulu demikian, sambil jalan di jalanan lihat apa dia sambil mengajar, ya, lihat alam semesta dia mengajar, mungkin lihat langit, ya, lihat burung, lihat apa, itu sebagai satu alat peraganya untuk mengajar muridnya. Kalau ada kasus apa terjadi di jalan, maka sang guru bisa mengajak murid diskusi, coba lihat menurut kamu ini bagaimana, itu bagaimana, apa pandanganmu. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus banyak. Nah, Konfusius juga demikian, ya. Dia sering, ya, mengajak murid-muridnya diskusi, ya, mengasah otak mereka. Nah, jadi sampai di kampung halamannya Tuhan Yesus waktu hari Sabat dia masuk ke biasa rumah sinagog, ya, rumah ibadah, itu sinagog. Dia mengajar di sana. Nah, setelah Yesus mengajar, khotbah, mendidik, orang-orang bagaimana? Orang-orang pada heran. Ya, orang-orang heran dengar apa yang Yesus katakan. Mereka berkata, "Dari mana diperoleh
Ya, dari mana diperolehnya semuanya ini? Dikatakan, ya, hikmatnya. Ya, hikmat apa yang diberikan kepada dia? Ya, dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangan Yesus? Nah, mereka merasa heran. Saudara ingat di pasal 1 Markus, kita sudah bicarakan tempo hari, Markus pasal 1 ayat 27 juga ada catatan seperti itu. Dikatakan mereka semua takjub sehingga memperbincangkan Yesus. Kata mereka satu sama lain, apa ini? Suatu pengajaran baru. Dia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahkannya. Maka taat, roh-roh jahat nggak berani nggak taat, roh jahat juga keluar. 那听众里面呢，听了耶稣讲道的人呢，在很多听众当中，大部分的人都很惊讶，都很佩服，都很惊讶，都很佩服。但是呢，其中也有一些人啊，用负面的态度来看耶稣啊。第3节，他们说这个不是木匠吗？啊，虽然道听了很好，但是一知道他的身世，就说啊，这个不是木匠吗？啊，这不是一个木匠。还有呢，他的母亲不是，这不是玛利亚的儿子吗？他不是这个雅各、约西、犹大、西门的长兄吗？他妹妹们都在我们这里，我们都认识他。木匠的这业不是很卑贱，不是。但是他们说这个不是木匠，他不是木匠吗？意思就是说，他这业呢是很普遍的，就像普通的木匠一样，没什么了不起的没什么了不起的。那么还有呢，这个他的母亲也是在这里，我们都认识，他的妹妹我们都认识。Nah, saudara sekalian, di antara pendengar Yesus banyak kan yang mendengarkan ya. Firman Tuhan berkata, jemaat yang besar itu artinya kebanyakan orang merasa takjub, merasa salut ya, respect, salut, begitu. Tetapi ada sebagian tidak. Ada sebagian melihat dengan sikap yang negatif. Ayat ketiga, mereka bilang, bukankah dia ini tukang kayu? Bukan menghina profesinya ya, bukan. Artinya tukang kayu kan profesinya kan banyak tukang kayu, dia ya khotbah sih boleh lah ya, tapi ya tukang kayu kok, seperti tukang kayu yang lain nggak ada bedanya kok, ya kan? Bukan dia anak Maria, saudaranya siapa? Yakobus, Yoses, ya, Yudas, bukan Yudas yang jual Yesus ya, Yudas, Simon, itu kita kenal semua. Terus bukankah saudara-saudara perempuannya juga ada bersama kita, orang sekampung kita kok. Dari bapaknya, emaknya kita kenal semua. Begitu. Ya, saudara sekalian. Nah, jadi apa herannya? Ya khotbah sih lumayan dah, bagus, tapi begitu tahu ini tukang kayu, wah ini tukang kayu. Ya. Nah, 他们说他不是玛利亚的儿子吗？这个说法呢，有一点看不起，轻看。为什么呢？因为犹太人是用父亲的名字，比方说我们看了马可福音第1章19节，什么？耶稣召门徒的时候，那边说耶稣看见西比泰的儿子，西比泰，这是男人的名字哈。耶稣看见西比泰的儿子雅各和雅各的兄弟约翰，耶稣就呼召他们做门徒了。还有马可福音3章18节。在耶稣的门徒当中也有另外的也有另外的人举例子哈，就是一个也是叫做什么，也是叫做雅各，很多雅各，所以哪一个雅各呢？这里说是亚勒腓的儿子雅各，就是用父亲的名字。就连一个妓女她的儿子也被称为也叫做某某这个某某男人的这个儿子再举例子哈，在旧约里面，在士师记里面有记载，有一个妓女，
他生了一个孩子，名叫耶夫他名叫耶夫他。那么圣经怎么说呢？圣经说耶夫他是基列的儿子，基列所生的，就是基列的儿子。基列是男人的名字。他们说这不是玛利亚的儿子吗？有一点轻看，但是有一个很小小的可能性可能不是轻看，小小的可能，这个可能性很小，就是说那个时候呢，耶稣的养父约瑟已经没有了，所以也许是不是因为这个，他们说这个是玛利亚的儿子。其实有很多，虽然是像刚才讲的连妓女的孩子他们也是说这个是基列的儿子所以你看从他们的说话就可以看见，有一些人对耶稣的这个口气不是很好的。还有他说他的这个弟弟们妹妹我们都认识，都是我们乡下的人，我们很熟悉，没什么了不起。第3节的末了，圣经说他们就厌弃耶稣，他们就厌弃他。英里文说他们就拒绝他，他们就因为耶稣，他们就觉得很失望原来是这样的，不佩服不接受耶稣的教导。为什么呢？因为这些人只有看外面的，认识耶稣从外面的看他的家是木匠，爸爸木匠，他也是做木匠承继这个约瑟的这个职业就看外表我们同乡人，爸爸妈妈但从小我就看着他长大的，是这样子的他的弟弟妹我们都很熟这就是本地酱了，本地出的了，不辣不厉害不辣不厉害。那么第4节耶稣就说了，大凡先知，就说一般来说，一般的先知除了在本地倾诉本家以外，没有不受人尊敬的，就是先知是很受人家尊敬的，除非是在他自己的本家了在他自己的本家倾诉家人就不被尊重，在外面先知是很受人家尊重的这个就是犹太人说法不一样，我们说本地这样不了。耶稣呢，犹太人说这个先知呢在本地没有受人尊重的，在外面才人家受尊重。Mereka orang-orang yang tidak menerima Yesus kebanyakan takjub percaya Yesus, respect kagum sama Yesus. Tapi juga ada sebagian orang tidak kagum, tidak respect. Mereka bilang, bukankah dia ini anak si Maria? Ini menghina nih. Ini nggak respect, menghina. Kenapa? Karena orang Yahudi menyebut itu menyebut ini anak siapa pakai nama bapak, bukan pakai nama ibu. Pakai nama bapak, bukan pakai nama ibu. Di depan Markus pasal 1 ayat 19 kan kita sudah lihat. Di antara murid Yesus ada Yakobus dan Yohanes. Alkitab bilang apa? Waktu Yesus pergi, dilihat di pantai ada anak Zebedeus. Ini nama laki-laki. Anak Zebedeus, Yakub dan Yohanes. Lalu Yesus panggil, suruh ikut menjadi murid Yesus. Ya kan? Nah, sampai pasal 3 sampai pasal 3 juga ada ada juga murid Yesus yang dikatakan apa? Yang dikatakan Yakobus juga. Yakobus banyak, mana nih? Anak Alfeus anak Alfeus, Yakobus. Nah, jadi Yesus juga bagaimana? Yesus juga memanggil Yakub, anak Alfeus, ikut aku jadi muridku, aku akan menjadikan kamu apa? Penjala penjala manusia Nah, jadi ini dikatakan dia kan anak Maria, nggak respect sekalipun anak seorang pelacur contoh di Alkitab ada Yefta. Alkitab bilang apa? Yefta itu anak yang dilahirkan oleh Gilead,
Alkitab pakai melahirkannya, laki nggak melahirkan, maksudnya itu anaknya maksudnya. Gilead. Nggak bilang anak perempuan sundal itu. Sekalipun dia pelacur ya, tapi Alkitab masih tetap bilang ini Yefta anak Gilead. Anak Gilead. Nah, tapi di sini mereka bilang, oh anak Maria. Ada satu kemungkinan kecil sekali ya. Mungkin karena Yusuf pada waktu itu sudah meninggal, ya, jadi mereka nyebut, oh ini anak Maria. Itu kemungkinan kecil, ya. Kemungkinan besar itu mereka menghina, nggak nyebut nama mamanya, nggak nyebut nama papanya. Lalu dikatakan adik-adiknya, siapa tuh? Yakobus, ya, Yoses, ya, dan juga lagi masih ada Simon. Itu kita kenal semua, ya, kita kenal semua. Ada perempuannya kita juga kenal, masih ada di kampung kita kok, tuh di situ rumahnya masih ada di situ. Nah, saudara, ayat ketiga yang terakhir dikatakan, lalu mereka kecewa, menolak Yesus. Mereka enggak respect, enggak terima Yesus. Kenapa? Karena mereka hanya mengenal, melihat Yesus secara lahiriah dari luar saja, pakai kasat mata, nggak pakai mata hati, ya, nggak pakai mata hati, saudara, ya. Jadi mau bilang apa? Rumahnya saya tahu di mana, bapak emaknya gua kita kenal, bapaknya bapak saya teman baik apa dan sebagainya, ya. Adik-adiknya teman saya, teman main saya, ada laki, ada perempuan, seperti itu, saudara-saudara. Ya, jadi itulah, ya, jahe lokal nggak pedes. Itu kan ngomongan orang Tionghoa, ya kan? Nah, kalau orang Yahudi bagaimana? Ayat 4, Yesus bilang, seorang nabi dihormati. Di mana-mana nabi juga dihormati, kecuali di mana? Kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, di rumahnya nggak direspek, nggak dihormatin, ya, orang sekampung kita udah kenal. Tapi nabi di luar sih dihormatin. Nah, mereka jadi apa nih? Orang Nazaret, mereka bagaimana? Mereka nggak respect, mereka nggak terima Tuhan Yesus. 第5节告诉我们说，因此，因为他们拒绝耶稣，所以耶稣在自己的本乡里面呢，不得行什么神迹异能，只不过按手在几个病人的身上治好了他们。那么，其实耶稣的能力权柄没有改变，没有缺少，没有减少。也没有减弱但是为什么没有行很多神迹奇事呢？因为他们不信。所以耶稣基督是决意要把天国的神迹和他的神的子民的信心结合起来。神迹奇事一定要有信心来配合，呀，来配合。你没有信心，耶稣也不要，你就不相信嘛。我再行神迹，你们都不是接受，所以耶稣不要，耶稣不是好像人家玩魔术的啊！你不是我给你相信，不是，也是要看一个人对他有没有真的有一个信靠的心，有一个信靠的心。正如耶稣基督把救恩是给每一个人的，但是真正能够领受救恩的是谁呢？就是那些相信耶稣、依靠他的、信靠他的人，才能够得到赦罪之恩。你相信耶稣是你的救主，你相信耶稣的代死能够让你不至于受到罪恶的刑罚，他替你担当，你这样相信，他的代替他的赎罪呢，就发生效力在你的身上。今天也一样，假如我们不信靠他，不信靠耶稣是神的儿子我们的不相信，我们的不信呢，就会拦阻他的能力的施行。那么耶稣基督在说，不是好像玩魔术的人要炫耀，不是的。他显神迹奇事，是让那些有信心的人能够得到祝福，能够得到祝福。那么他们不相信耶稣，第6章第6节说，耶稣也诧异他们不信，耶稣也奇怪他们不相信，所以呢，他就到周围的乡村去教训人。耶稣不会因为人家拒绝他就泄气了我不要传道了，不，
你这里不接受，我去别的地方，我去别的地方。所以呢，耶稣也是诧异，耶稣是神啊，来到世界做人，连神都觉得很奇怪，那就真的奇怪了。耶稣诧异什么呢？耶稣诧异他同乡的人啊，乡下的他的这个家乡的人不相信他，不相信他，这才奇怪。为什么呢？耶稣觉得很奇怪，你怎么用肉眼来看我？我们人有心眼是吗？我们中国人有说有眼睛有心眼，印尼话也有啊，肉眼心眼都有。怎么你看人就是单单用肉眼，没有用心眼看呢？耶稣就觉得稀奇了，你这样的人啊，耶稣也稀奇，为什么你都不会分辨？你听我讲道，你看我所做，你看我所说的话，你没有觉得跟常人不一样吗？为什么就说这木匠不过是一个木匠啊？弟弟妹妹我都认识，这些固然是事实，但是听有没有把耶稣的话、耶稣的道听进去，听到我们的生命里面？你不会分辨真理跟不是真理的吗？你不会分辨善恶的吗？今天你怎么样看耶稣？ Saudara sekalian, karena Yesus ditolak, ya, Yesus ditolak dan orang kampungnya merasa kecewa. Harusnya Yesus yang kecewa, ini mereka kecewa. Ya, khotbahnya bagus-bagus, tapi ya orang lokal nggak ada apa-apanya. Maka di dalam ayat yang kelima dikatakan bagaimana? Jadi Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat di sana, hanya menyembuhkan beberapa orang sakit saja. Saudara sekalian, Yesus tidak banyak melakukan mujizat di kampung halamannya sendiri, bukan karena kuasanya berkurang, kuasanya menjadi lemah, sama sekali tidak. Ya, tapi karena ketidakpercayaan manusia. Yesus, apa yang Yesus mau lakukan? Yesus mau melakukan mujizat kerajaan sorga harus ditimpalin dengan iman, kepercayaan, kebersandaran manusia kepada Tuhan. Kita tidak ada hati yang bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan melihat mujizat Tuhan, dan Dia juga tidak akan menunjukkan mujizat kepada orang yang tidak mau bersandar kepada Dia. Untuk apa? Ya kan? Bukan seperti orang main sulap, ya kan? Lalu supaya kamu percaya, tidak, saudara. Itu juga seperti keselamatan. Tuhan Yesus mati buat setiap manusia, ya. Orang sebelum zamannya, ya, orang zaman Dia dan orang sesudah zaman Dia. Tetapi siapa yang betul-betul bisa mendapatkan, bisa menikmati keselamatan, penebusan, pengampunan dosa? Hanya orang yang terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya orang yang bersandar, beriman kepada Yesus. Saudara sekalian, hari ini juga demikian, sama juga, ya. Bagaimana saudara kita melihat Yesus? Orang yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Tuhan, ketidakpercayaan manusia, ya, ketidakpercayaan manusia akan menghalangi dirinya sendiri untuk melihat keajaiban Tuhan, untuk melihat keajaiban Tuhan. Pasal 6 ayat 6 terakhir dikatakan, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Ia berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah saudara, ini ajaib. Biasa kan manusia yang heran. Ini Yesus saja heran, saudara. Ayat yang ke-6. Yesus heran. Heran apa? Heran ketidakpercayaan orang-orang sekampungnya. Yesus merasa heran. Saudara, kita punya mata kan apa? Mata daging dan mata hati kan? Ada kan mata hati? Yesus heran, kok lihat saya hanya pakai mata daging, mata kasat, enggak pakai mata hati. Memang saya sekampung dengan kamu. Ya kan, rumah saya kamu juga tahu, kita mungkin dulu masih kecil main sama-sama, adik saya juga main sama kamu dan sekalian. Tapi apakah kamu nggak bisa dengar? Nggak bisa bedakan? Khotbah saya, pengajaran saya, beda kan dengan orang-orang Farisi? Itu di pasal 1 Markus udah mencatat hal itu. Nggak lihat apa yang saya katakan, apa yang saya ajar, apa yang saya lakukan. Ada kuasa dari situ. Kenapa hanya melihat dari mata? Oh, anak tukang kayu ini, oh anak Maria, bapaknya tukang kayu, dia juga tukang kayu, ya.
Yesus sebelum menginjil itu di rumah bantu keluarga ya, cari uang, cari nafkah, apa dan sebagainya sampai umur 30. Baru dia keluar menginjil, saudara. Jadi, Yesus pun heran. Yesus pun heran. Saudara, walaupun Yesus ditolak, tapi Yesus tidak patah semangat. Oh, di kampungnya nggak mau, dia pergi ke tempat lain. Dia menginjil tempat lain. Memberitakan Injil, memberitakan keselamatan. Saudara, hari ini bagaimana kita melihat Yesus? Hanya dari pakai mata daging atau juga pakai mata hati, saudara? 我曾经这样想过哈，就是从这些事情啊，这个圣经记载，我曾经这样想过，耶稣基督如果不要做人呢，不必来到世界，不必做人，你就从天上显现，行神迹奇事，有雷轰，然后你说话啊，你显现一下，你说话让全世界的人都看见你，都听见你啊。说要信要相信神，要悔改，要什么什么，我想可能是，我想你会同意吧？我所讲的这样有很大的荣耀啊，有闪电，有雷轰啊，有很奇妙的事，那人家就会相信，是不是？为什么要来到世界？反正你来到世界，你用人的方法，你做人。你来到世界，你就是要被妈妈生出来了，好像一个 baby 一样了，你要有一个家了，你的养父啦，也是不是耶稣的生父啊，是养父而已，因为耶稣是有圣灵感孕，你记得吗？这个很重要。那然后呢，你如果生下来，人家就用肉眼看你了，是吗？何不从天上呢？这样。叫人家悔改呀，悔改呀！为什么要做人？反正人家看你不过是普通的木匠玛利亚的孩子约西的长兄妹妹们都我们都认识。为什么要这样呢？ Saudara sekalian, saya pernah berpikir begini ya, saudara ya. Saya nggak tahu apakah saudara suka mikir begini, saudara. Kalau Yesus nggak menjelma, nggak usah datang ke dunia, nggak usah jadi manusia gitu loh, ya. Melakukan aja mujizat. Mungkin ada halilintar, mungkin ada kilat, ada geledek, ada luduk gede. Ya, entar lagi ada suara yang besar, nampakkan diri supaya semua orang seluruh dunia, timur barat semua bisa kenal, bisa dengar, bisa lihat. Ayo bertobat. Bukankah mungkin orang mau percaya? Saya pikir banyak orang setuju akan hal itu. Ya. Tetapi kenapa enggak? Yesus mengambil cara dilahirkan dulu. Lahirkan kan harus kayak baby biasa begitu. Ya, ada rumahnya, ya. Terus ada papa yang membesarkan dia lah ya. Yusuf gitu. Bukan papa yang melahirkan. Yesus karena dilahirkan dari Roh Kudus yang mengandung, ya kan? Itu penting saudara, kita harus ingat. Nah, jadi dia kalau lahir di dunia ada mamanya, ada saudaranya, orang udah kenal, tetangga semua. Malah orang jadi nggak pandang dia. Ya, tukang kayu, bapaknya tukang kayu, anaknya juga tukang kayu. Ya kan? Saudara-saudaranya saya kenal, kita dulu main sama-sama. Malah jadi orang nggak pandang dia. Ya kan? Nah, itu pikiran saudara dan saya. Pikiran kita. Tapi saudara, kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia menjadi manusia yang berdarah daging? Yesus adalah Allah, 100% Allah, tapi dia juga 100% manusia. Itu kita sudah bicarakan tiap hari. Saudara, paling tidak, itu banyak sebabnya. Saya cuma mau angkat 3 saja. Nah, 耶稣为什么要用道成肉身来到世界做人呢？有很多理由，但我这是提出3个。第一，启示耶稣道成肉身降世为人，这才是一个奇妙又再奇妙的。你和我生下来都有爸爸有妈妈，但是耶稣基督生下来只有母亲，因为他是有圣灵感孕的，这不是非常奇妙吗？就一个女人她会生儿子，这是奇妙中的奇妙。Saudara, yang pertama, ya, Yesus dilahirkan sebagai manusia, saudara. Kalau saudara dan saya kan ada papa, ada mama. Yesus nggak ada papa. Yusuf bukan papanya, hanya yang membesarkan dia, yang menaungi Maria.
Kita baca pengakuan iman rasuli yang dikandung dari Roh Kudus. Itu luar biasa, heran. Kamu bisa mengerti? Saya tidak bisa mengerti, saudara. Itulah keajaiban. 第二呢，按照神公义的要求，有罪的一定要受到刑罚，有罪的一定要受到刑罚。罪的公价就是死。怎么样死呢？如果你没有身体，你怎么死呢？有血有肉，人是有血有肉的，所以代替人受死的，代替人受罪恶的刑罚的，一定也是要有血有肉的。所以耶稣要道成肉身来到世界，来到世界。Saudara sekalian, Alkitab berkata Allah itu adil, ya, yang berdosa harus dihukum. Hukum apa? Mati, binasa, saudara, ya, mati binasa. Nah, saudara, bagaimana bisa mati kalau nggak ada tubuh? Manusia ini berdarah daging. Yesus mau menyelamatkan kita manusia yang berdarah daging, dia harus jadi manusia yang berdarah daging. Saudara, datang ke dalam dunia, dibanting di atas kayu salib, mencucurkan darahnya, ada darah. Kalau nggak ada tubuh daging, bukan manusia, mana ada darahnya, saudara. 第三，耶稣基督因为他道成肉身来到世界，他经历了你所经历的，面对人生各种各的困难，你会肚子饿，他也肚子饿，风吹你很凉很冷，他也是会觉得这个你遭受到许多的这个试炼呐，魔鬼的试探呐，耶稣都知道，耶稣都知道，因为他做过人，他能够体恤你，所以他要来做人。Saudara sekalian, yang ketiga, kenapa Yesus harus menjadi manusia yang berdarah daging, saudara? Ya, karena dia jadi manusia yang berdarah daging, dia mengerti kita. Dia mengerti kita. Dia tahu apa yang namanya miskin, dia tahu apa yang namanya lapar, dia tahu apa yang namanya dicoba, diuji, karena dia juga mengalami hal yang sama. Jadi saudara, bagaimana kita melihat Tuhan Yesus? Terakhir saya akan memakai satu bagian Alkitab untuk menutup ini. 最后我要用一段的圣经来做结束。为什么耶稣要道成肉身来到世界？希伯来书第4章14节到16节。希伯来书第4章14到16, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Yesus itu 是我们的救主，他也是我们的大祭司。Yesus adalah juru selamat kita dan dia juga adalah imam besar kita yang mendoakan kita. Ya. 希伯来书第4章14到16节，我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是上帝的儿子耶稣，便当此定所承认的道，因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他耶稣没有犯罪。所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要的连续蒙恩惠，做随时的帮助。Ibrani pasal yang keempat ayat 14 sampai 16. Yesus adalah Tuhan kita, juru selamat kita dan imam besar kita, ya, yang mendoakan kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mari kita berdoa. 天父上帝，我们实在感谢你的恩典。今天的经文帮助我们，教导我们，我们不要单单从肉眼来认识耶稣，从外在的因素来认识耶稣，帮助我们用我们心灵的眼睛来看耶稣，来认识耶稣。
Terima kasih Bapa kami di surga. Hari ini kami belajar dari Alkitab untuk mengenal Tuhan Yesus bukan saja pakai mata daging, tetapi juga pakai mata hati. Supaya kami bisa mengenal Yesus bukan dari perkara-perkara yang di luar, hal-hal lahiriah, tetapi dari hal-hal yang lebih mendalam, dari sudut pandang rohani. Dengan mata rohani kami melihat Yesus, kami mengenal Yesus, makin lama makin mengenal, makin lama makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin。感谢上帝的恩典，耶稣基督来到世界上，不但要成为我们的救主，他也要成为我们的朋友，他是我们最好的朋友。我们来唱诗第2季的诗歌本第15首，我有一个好朋友。Kita bersyukur kepada Tuhan, Yesus datang ke dalam dunia bukan saja mau menyelamatkan kita, menjadi penebus juru selamat kita, dan dia juga adalah sahabat kita. Puji-pujian edisi yang kedua, nomor 15. Aku punya seorang teman karib, namanya adalah Yesus. Dia adalah teman yang setia, yang tidak berubah. Walaupun fajar dan senja, atau siang dan malam, Yesus adalah sahabat selama-lamanya. Puji-pujian nomor 15.